Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya wartawan Ervina melaporkan dari berita Kupi-Kupi FM. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, Wawasan 2020 merupakan isu yang hangat diperkatakan pada masa ini yang telah digantikan dengan dasar Wawasan Kesemakmuran Bersama 2030. Oleh itu, mari kita melihat dan mendengar daripada pandangan masyarakat Malaysia bagaimana dengan Wawasan 2020 sama ada tercapai ataupun sebaliknya. Pada pendapat anda, adakah Wawasan 2020 berjaya? Pada pendapat saya, tidak berjaya. Saya rasa dasar Wawasan 2020 tidak tercapai. Saya rasa Wawasan 2020 tak tercapai kot. Dah tahun 2020 dah. Apa cerita Wawasan 2020? Wawasan 2020 ada ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar Wawasan 2020 merupakan satu konsep yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri keempat di dalam Mesyuarat Majlis Pembangunan Negara pada 28 Februari 1991. Di mana beliau telah menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020 mengikut acuan kita sendiri. Di mana kemajuan yang dimaksudkan ini meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sektor kebudayaan. Berikut merupakan 9 cabaran Wawasan 2020 yang telah digariskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara 9 cabaran yang telah digariskan adalah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Yang kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Yang ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Yang keenam, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. Seterusnya, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan yang kesembilan, memupuk dan membina masyarakat makmur. Sukar untuk membezakan cabaran ekonomi dan bukan ekonomi. Dari 9 cabaran, jelas cabaran yang lebih besar ialah cabaran bukan ekonomi. Cabaran yang lebih ketara adalah cabaran politik, sosial, psikologi dan budaya. Tahun 2020 mampu untuk menggambarkan era pembangunan satu generasi ke dalam era tanpa sepadan yang telah melalui pelbagai persaingan yang pesat selama 30 tahun dalam mencapai matlamat Wawasan 2020. Ke arah pencapaian Wawasan 2020, Malaysia perlu membentuk ekonominya yang berdaya saing supaya mampu untuk mengekalkan keupayaan jangka masa panjang yang bersifat dinamik, berdaya tahan dan juga berdaya maju. Petunjuk utama, KDNK perlu dipertingkatkan daripada 115 bilion ringgit Malaysia pada tahun 1990 kepada 920 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2020. Peningkatan sebanyak 8 kali ganda, peningkatan juga kepada pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda dan juga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebanyak 7%. Rangka rancangan jangka panjang kedua pada tahun 1991 sehingga tahun 2000 telah menjadi asas kepada pelaksanaan dasar pembangunan nasional yang lebih dikenali sebagai DPN. DPN bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan. Rangka kerja umum peningkatan ekonomi yang telah diterapkan di dalam DPN mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah ekonomi moden yang berasaskan industri dan hasilnya menyaksikan kemajuan yang amat pesat di dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Terdapat beberapa aspek lain yang ingin dicapai tetapi tidak dinyatakan secara jelas dalam Wawasan 2020. Antaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Kerajaan telah mensasarkan purata pertumbuhan KDNK sebanyak 7.0%, di mana berlaku peningkatan sebanyak 0.1% berbanding data yang telah diambil antara tahun 1960 sehingga 1980. Ketika itu, purata pertumbuhan KDNK yang dicatatkan adalah 6.9%. Ini menunjukkan bahawa
sasaran ini adalah sesuatu yang realistik dan boleh dicapai. Dan yang kedua adalah pembentukan masyarakat. Memandangkan Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, kerajaan telah meletakkan sasaran mewujudkan masyarakat yang bersatu padu tanpa konflik kaum. Akan tetapi, huraian yang jelas dan pelaksanaan yang tidak teratur menjadikan sasaran ini sukar dicapai tetapi tidak mustahil untuk dicapai. Dan yang ketiga adalah pembentukan bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia di sini merujuk pada identiti rakyat Malaysia di mana mereka bangga dengan negara mereka sendiri. Hal ini boleh dicapai dan realistik. Dalam usaha mencapai wawasan 2020, peranan perkhidmatan awam juga adalah sangat penting. Antaranya ialah penggunaan sains dan teknologi yang canggih dalam peralatan serta peningkatan penggunaan teknologi maklumat. Oleh itu, anggota perkhidmatan awam perlulah melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu serta kepakaran-kepakaran yang diperlukan bagi meningkatkan keupayaan menggunakan teknologi canggih. Seterusnya, anggota-anggota perkhidmatan awam perlulah melintasi halangan mental yang mempunyai anggapan bahawa keupayaan diri adalah terhad. Hakikatnya adalah segala-galanya boleh dilakukan dengan bekerja, meninjau kelemahan-kelemahan yang lalu serta mengkaji faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan. Hal ini demikian kerana apa yang diperlukan sebenarnya adalah keyakinan diri yang bahawa kita juga boleh melakukan yang malah dengan lebih baik lagi. Maka kalau takut mengambil risiko, kemajuan tidak akan tercapai. Anda sudah tahu cabaran 2020 bukan? Seterusnya adalah cadangan untuk mengatasi cabaran 2020. Yang pertama adalah penjawab awam perlu faham peranan mereka dalam menentukan pencapaian yang dicapai oleh diri sendiri selain daripada pencapaian negara. Yang kedua adalah penjawab awam perlu memperluaskan bidang-bidang sama ada paradigma lama ataupun paradigma baru. Dan yang ketiga adalah penjawab awam perlu memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan serta kebolehan sesuai dengan paradigma baru. Dan yang keempat adalah di mana saja pendekatan pertukaran penjawab awam yang diperlukan, penjawab awam haruslah menerima pendekatan tersebut dan tidak mengamalkan sikap terasing daripada masyarakat. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima, penjawab awam perlu memikirkan hasil dan sumbangan pada masa hadapan dan bukan hanya pada masa ini. Kesimpulannya, Dasar Wawasan 2020 merupakan satu usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kualiti hidup yang tinggi, di mana rakyat Malaysia diharapkan agar dapat mempelajari kelemahan dan kekuatan yang berlaku di negara-negara maju yang lain. Bendera berkibar di angkasa, lambang